Shakira and the kids. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum, welcome back to Shakira and the Kids channel. Untuk yang first time, saya Shakira. Anda boleh check dekat playlist autism sharing yang saya dah create pasal autism sharing yang saya buat. Video part 1 saya dah explain aktiviti yang saya bantu Noah untuk fokus untuk jadi jemari dia. Buat jugalah aktiviti lain tapi ikut anda. Bila Noah semakin besar ni, kami bagi dia puzzle. Puzzle ni boleh bantu dia untuk fokus. Jenga, untuk dia main Jenga dengan adik-adik dia. Okay, beli je aktiviti-aktiviti Montessori dekat Shopee. Search je Montessori Toys, Montessori Activity. Kalau tak nak, boleh DIY. Kat YouTube banyak yang ajar DIY punya aktiviti. Jangan limit to this video je. Banyak lagi video kat luar, okay? Untuk video kali ni, main fokus dia untuk proprioception Noah. Maksudnya aktiviti yang bergrading, yang lebih structured, yang bantu Noah punya core muscles. Banyak aktiviti yang bantu dia punya kekuatan muscles lah. First, aktiviti pertama yang terapis Noah ajar ialah wheelbarrow walking. Okay, wheelbarrow walking ni memang kita orang punya favourite lah. Awal-awal kita nak ajar dia lemah lagi, so kita boleh pegang dekat bahagian pinggang. Second stage, kita pegang dia punya hip. And then yang paling susah bila kita pegang kaki lah. Wheelbarrow walking ni akan kuatkan core muscles dia, bantu dia untuk lebih fokus, untuk calm. Sambil dia wheelbarrow walking tu, kita suruh dia susun puzzle ke, ambil barang ke, pass down. Kedua, animal walking. Ada duck walking, ada bear walking, dan ada crab walking. Anak-anak saya suka buat aktiviti animal walking ni. Saya tak limit kepada duck, bear ataupun crab walk saja. Macam-macam kita orang buat, frog jump lah apa semua tu, tiger walking lah semua. Tapi duck walk, bear walk dengan crab walk ni paling bagus untuk proprioception. Yang ketiga, panjat grill lah. Ini paling senang. Kat rumah tu kalau tak ada yang rock climbing, panjat grill paling mudah sekali lah untuk buat kat rumah. Yang ini scooter board. Scooter board ni dia macam wheelbarrow walking. Tapi wheelbarrow walking ni downside dia kita kena dua orang. Tapi scooter board ni tak payah. Dia boleh main seorang-seorang je. Beberapa cara boleh gunakan scooter board ni. Anda boleh search dekat YouTube. Banyak lagi cara-cara untuk guna scooter board. Scooter board ni saya beli kat Shopee. Nanti saya sediakan link dekat description. Dia boleh terus link dekat seller yang saya beli. Okey, merangkak bawah kerusi. Merangkak bawah kerusi ni terapis anak saya bagi tips untuk bagi dia merangkak kekuatan tangan dia, badan dia. Paling bagus kalau kita ada budak-budak punya kerusi macam kat kindergarten tu kan, bagi dia merangkak bawah tu. Kalau tak ada dining chair pun it should be okay. Saya selalunya guna dining chair je sebab saya tak ada yang kerusi untuk budak-budak tu. Saya dulu suka buat dengan anak-anak saya, menjadikan tunnel. So letak kerusi, letak blanket so that the tunnel tu will be dark. Diorang macam seronok lah keluar masuk. Dia menjala ke, dia merangkak ke, lantak lah. Dia bersuka hati dia lah dia nak buat apa kat dalam tu. Satu lagi aktiviti yang kita boleh buat kat rumah, minta anak kita angkat benda-benda yang berat. Minta tolong angkat bako baju ke, minta tolong angkat kerusi, angkat meja, angkat barang-barang groceries. Kan kita baru balik dari groceries, minta dia tolong simpankan dekat rak-rak. Awal sebelum pandemik, kadang-kadang kami bawa dia pergi shopping groceries. Dia jugalah dia tolong bawa troli, dia susun barang-barang, letak atas kaunter pembayaran. Untuk aktiviti melompat. Okey, untuk aktiviti melompat ni kita orang ada trampolin lah. Budak-budak boleh main trampolin. Teknik ni terapis Noah ajar. Contoh kita nak minta dia duduk dekat meja. Waktu tu contohlah dia tak boleh nak fokus sebab Noah ni dia banyak sangat energi dia. Dia tak boleh nak duduk diam. Jadi antara teknik dia adalah letak meja study dia dekat sebelah dengan sebelah trampolin dia. So minta dia duduk buat aktiviti for 5 minutes. Kalau nampak dia dah tak fokus, minta dia lompat dekat trampolin 20 kali, suruh dia kira. Lepas ambil lompat, duduk balik kat meja. Buat lagi sekejap aktiviti. After 5 to 10 minutes, nampak dia dah tak fokus balik ke, minta dia lompat balik. Untuk aktiviti melompat ni boleh juga letak macam halangan. Boleh letak halangan lah, macam kita guna majum paper ke. Kita boleh buat dia semakin atas ke, semakin bawah ke, semakin rendah ke. Minta dia lompat. Aktiviti seterusnya gulung dalam selimut ataupun aktiviti ni terapis anak saya sebut sausage roll. Kita roll anak kita dekat dalam blanket tebal, minta dia duduk diam sekejap, dan kita akan tekan, kita
compress dia punya badan lahan-lahan dan minta dia bertenang lah kat dalam tu. Mungkin untuk anak yang ada isu taktil, yang tak suka kena peluk, tak suka kena rasa terkepung ni akan susah sikit lah. Seterusnya aktiviti meniti titian. Contohnya masa saya duduk dekat apartmen, dia ada playroom, dia sediakan playroom, dan dia macam ada dekat dalam playroom diorang ada sediakan macam titian, so anak-anak ni boleh ajar meniti kat atas tu. So kalau untuk anda yang tak ada benda tu, boleh sediakan bantal-bantal, susun, minta anak berjalan atas bantal tu. Kadang-kadang saya susun kerusi panjang-panjang, minta anak saya jalan kat atas kerusi tu. Noah sangat suka aktiviti Floor is Lava, so dia akan berangan lah macam dia dekat dalam game Floor is Lava dekat Netflix tu. Kadang-kadang berangan lah, jatuh dalam lava. Memang seronok lah tengok dia main. Kalau ada divider jalan tu, bawa lah anak main dekat tepi jalan, divider jalan tu, minta dia meniti atas divider jalan tu. Cuma kena pegang lah sikit tangan dia, sebab kita tak naklah dia jatuh atas jalan tu nanti terluka kan. Okay, melukis, mewarna tu biasalah kita buat everyday, kita buat sentiasa buat. Saya sentiasa prepare box activity dalam tu untuk diorang punya colour, diorang punya paper kat dalam tu. Bila nak buat aktiviti mewarna je, colour je, dah siap dah, ambil je box tu. Okay, pakai butang, cabut butang untuk anak-anak yang tak ada masalah. Macam anak perempuan saya, dia suka nak cuba pakai butang sendiri, buka butang sendiri. Tapi Noah dia tak suka, dia mesti nak pasti kita tolong dia. Tapi kita kena bagi dia latihan lah, kadang-kadang kena paksa sikit lah. Noah, 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 yeah, Noah, yeah. Okay, apa pun semua aktiviti terapi yang kita buat kat rumah ni, kita boleh galak anak kita buat, kita boleh paksa dia buat, tapi jangan sampai dia frustrated. Kalau dia frustrated, nanti habis dia meltdown. Nanti bila dia dah frustrated, dia tak nak. So kita boleh galakkan dia macam, oh you can do it, we can do it, Malaysia boleh, Noah boleh. Tu memang saya punya favourite lah. Wiggle seat sangat bagus untuk anak-anak yang dia ada steaming, yang kaki dia tak nak duduk diam, tangan dia mesti nak bergerak, kaki dia mesti nak bergerak. So wiggle seat ni akan bantu dia bila dia duduk dekat kerusi untuk belajar. Macam Noah, alhamdulillah, dia tak perlukan wiggle seat. Saya perasan dia boleh duduk untuk macam cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu boleh prepare wiggle seat untuk student pakai kat kelas. Ibu bapa boleh sediakan wiggle seat lah untuk anak guna. Wiggle seat boleh dapatkan kat Shopee. Saya tak beli sebab saya tengok Noah tak perlukan wiggle seat, dia dah boleh duduk macam biasa. Terusnya aktiviti joint compression. Joint compression ni kita bantu sendi-sendi anak kita ni, kita compress setiap joints tu. Sendi-sendi tu kita temukan dia, buat perlahan-lahan, make sure jangan sampai anak tu sakit lah. Okey, tarik tali atau towel. Satu lagi main pillow fight. Pillow fight ni dengan anak, seronok main pillow fight ni. Kita pun boleh lepas geram kat diorang. Kalau geram, buat pillow fight, bantai kuat sikit pakai pillow fight tu. Okey, seterusnya aktiviti vacuum, sapu sampah, mop. Aktiviti-aktiviti ni sangat bagus untuk proprioception anak-anak. Boleh galakkan mereka join buat aktiviti macam ni dekat rumah, minta tolong diorang. Aktiviti lap tingkap, lap cermin, boleh ajak diorang buat sama-sama lap cermin koridor kat rumah kan. Aktiviti-aktiviti macam ni selalunya diorang enjoy lah bila buat sama-sama, diorang seronok, macam diorang ingat macam diorang main-main lah. Tapi bagus untuk diorang sebenarnya. Dan ini pula ada beberapa video aktiviti yang saya buat kat rumah dengan anak-anak saya. Anak-anak saya sentiasa dengan saya, jadi memang kena fikirlah apa-apa aktiviti yang boleh buat kat rumah dengan diorang tu memang kita buat je.
ada beberapa aktiviti lah yang kita main hentam je guna apa yang ada kat rumah, sebab saya memang tak biasakan anak-anak saya beli toys. Jadi apa yang bahan ada dekat rumah tu, itu yang kita guna. Saya boleh sarankan anda follow dekat IG Mother Cook dan juga Dad Lab. Banyak lagi, boleh follow mereka dekat Instagram. Memang favourite saya untuk buat Montessori game, toys. Kebanyakan idea yang mereka bagi tu menggunakan barang-barang yang kita boleh kita semula, bahan apa yang kita ada kat rumah. Jumpa lagi next video akan datang. Bye. Assalamualaikum.